Kalau siapa-siapa yang nak menculik orang, gunakan produk Beza sebab kita boleh masukkan at least 2-3 orang juga dalam ni kalau budak. Kalau saya boleh 2 orang. Kalau nak culik orang, gunakan Beza, okey? Ini adalah Beza 2020. Kita boleh nampak yang Beza sekarang berbeza daripada Beza yang version pertama. Jadinya kita akan tengok secara review yang penuh apa yang ada kepada Beza yang terbaru ini. Dan hari ini saya akan presentkan kepada anda produk Beza Advance. Saya berterima kasih kepada Ashraf kerana meminjamkan saya produk Beza ini, dan kepada sesiapa yang nak membeli produk Beza, saya jemput anda ke Pro 2 DMM Seri Kembangan sebab dia menawarkan semua jenis produk baru termasuklah produk Beza Advance tersebut. Color kereta yang kita tunjuk sekarang ni adalah Garnet Red, iaitu color yang paling baru di dalam family Pro 2. So kalau kita boleh nampak color dia sedikit merun dan ala-ala Alza yang lama sedikit. Tapi inilah kereta dan color yang paling diminati pada peminat Beza buat masa ini. Jadi apa yang ada pada eksterior kereta ni? Jom kita tengok. Ada orang cakap yang kita tak boleh berubah. Ada orang cakap yang kereta-kereta ni di luar kemampuan. Kita dengar orang cakap dan kita stop growing. Tengok video-video kereta mahal dan cuma berangan saja. Sampai ada yang cakap saya ni gila. Tapi siapa yang gila? Yang percayakan diri sendiri ataupun yang tak pernah mencuba? So saya cuba lagi. Dan sekarang saya grow. Apa saja yang saya percaya, saya akan teruskan. Apa saja yang saya gagal, buat saya lagi pandai. Apa saja. Semuanya bermula dari satu buku dan sekarang saya dah tahap ni. Kalau saya boleh, awak pun sama. Percayalah, setiap sen yang awak spend akan berpahala. Yang paling beza sekali berkenaan Beza lama dan Beza baru macam kita tahu adalah kita punya bumper depan. Dekat dalam forum, dekat dalam mana-mana sosial media pun akan cakap yang kereta ni ada yang suka, ada yang macam biasa je. Tapi ini pada saya sangat menarik sebab dia punya bumper lebih sporty daripada yang sebelum ni. Kalau kita nampak, kita punya fog lamp lebih tertimbul daripada yang sebelum ni. Kita ada garnishing color hitam belah tepi dan juga belah bawah, dan lebih striking daripada design yang sebelum ni. Lampu juga adalah design yang baru, iaitu design yang lebih sporty, dan dia juga adalah LED berkala putih yang lebih terang daripada sebelum ni. Ini adalah kita panggil precast system. Dekat dalam Pro 2 punya family dia panggil ASA system. ASA system ni bermaksudnya pre-collision. Kalau kata ada something happen kat depan, contohnya dia brake and kita punya speed lebih laju daripada halangan di depan, dia akan brake untuk kita. Tapi first, dia takkan terus brake. Dia akan nyalakan dulu bunyi, dia akan bagi dalam bentuk bunyi. Selepas daripada bunyi tu, kalau kita tak bertindakan, kita tak brake juga, baru dia akan brakekan untuk kita. Dan kalau kita still tak bertindakan, dia akan brake to zero. So itu adalah function yang ada di atas ni. Nasihat saya kepada pembeli-pembeli Pro 2 Beza Advance yang baru, kalau nak buat tinted, kita buat tinted yang stop dekat sini saja. Kalau kita lebih-lebih nanti kacau kita punya ASA system, something happen, susah sikit. Kalau kita beli Advance, keburukan dia adalah satu saja. Kalau kita nak tukar cermin, andai kata ada batu terkena dekat kita punya cermin, macam yang jadi kat kereta saya sendiri. Kalau nak tukar cermin, kalau kereta saya sendiri, Azia, baru 500. Tapi sebabkan dia ada ASA system, mahal sikit lah kos untuk tukar cermin tu. Itu saja. Function yang datang dekat kita punya sistem tu adalah lebih banyak. Jom kita tengok yang lain pula. Dia datang sekali dengan keyless entry, lepas tu dia ada sekali dengan chrome garnishing untuk Advance. Untuk yang X dan juga G, dia akan datang color yang ikut color kita saja. So itu beza dia lah. Kita dapat sekali dengan sport ring 15 inci. 15 inci two-tone. Cantik tak? Pada saya kemas sebab dia ada two-tone, chrome dan juga hitam, and dia nampak lagi sporty. Dia ikut trend zaman sekarang. Gear up ni selalunya option. Siapa yang beli Pro 2, kalau tambah gear up, dia tambah option. Ini ada design dia sendiri, gear up. Bila kita beli gear up, beza dia dengan yang kat luar, dia lebih tahan, lebih lekat, and then dia bukan totally gelap. Dia ada cahaya sikit, boleh nampak kat sini. Ini pun ada yang cakap, ada yang macam suka tak suka. Ini ada. Kalau kata kita nampak kat sini, kita punya bumper hitam kat sini. Kalau yang lama punya bumper, Beza punya yang lama, dia punya bumper bungkus macam ni. Tapi dekat sini tajam sikit. Orang samakan dengan macam Alphard dengan Bellfire macam tu. Dia nampak kat sini lagi tajam. Which is, kudos to Pro 2 sebab buat design yang macam ni. Lagipun harga pun berapa. So itu saja, jom kita masuk ke dalam tengok apa dia. Saya present pada anda interior untuk Beza. Kalau kita nampak interior Beza ni,
untuk yang advance. Dan mana-mana Pro 2 pun, kalau advance dia akan datang sekali dengan ladder. For kita punya seat ni akan datang sekali dengan ladder, which is sangat kemas untuk Pro 2. Dan kita punya Beza ni, ladder dia akan datang sekali dengan stitching bercolour merah. Untuk steering pula colour putih, so dia rasa macam pelik sikit. Stitching kat sini merah, kat sini stitching putih. So deal with it. Kalau kata kita punya steering kat sini pun ladder juga. Standard lah kalau kita buat tinted, jangan kacau seminggu. Yang ni ada banyak button dekat Beza Advance. Kalau kita boleh zoom kat sini, first kita ada Eco Idle. Ni adalah Eco Idle yang gembang-gembur dekat dalam dunia Myvi sebelum ni, yang baru tu. Okay, ini ada juga. Bila kita brake to zero, dia akan matikan enjin kita. Kita ada function untuk on dan off. Kasi imas, tutup. Kita ada traction control. Traction control ni sampai supercar pun ada traction control. Dan dia datang sekali pada Beza ni. So Beza ada option supercar dekat dalam ni, iaitu traction control. Ini adalah ASA system yang saya cakap tadi, precast system. Yang ni macam yang saya cakap tadi, dia tak AGT lagi dah. And then kita boleh buat side mirror kita tutup ataupun buka, dan kita boleh adjust kita punya side mirror kiri kanan pakai elektronik saja. Push start ni saya ada ajar dekat dalam Myvi punya video sebelum ni. Saya ada letak link kat atas. Klik link kat atas tu, saya ada ajar kepada saya punya customer cara nak start engine ni. Klik okey. Dan kita punya signal biasalah bila kita jepun, dia akan kiri kanan, signal duduk kat belah kanan, wiper duduk sebelah kiri. Beza dengan Myvi dia ada slot touch and go, ni tak ada. Dia just kosong saja. Bolehlah letak siling ke kat touch and go kat sini. Dan saya nampak garnishing dekat dalam ni, kita punya finishes untuk dalam interior dia ada selalunya hitam, dan juga dia ada sedikit colour silver dekat sini. Dan dekat steering kita, untuk yang advance kita ada kawalan untuk kita punya radio. Kita boleh naik turun radio kita, bila kita boleh tukar kita punya sound up, sound down, dan kita ada mode untuk tukar kita punya channel-channel kat situ. Satu lagi Beza yang sebelum ni dengan sekarang, meter dia. Meter yang sini dia diperbaharui. Dia tak adalah ada function ni macam Toyota yang which is ada Optitronic punya meter yang ada anti-glare, semua tak ada. Tapi design dia lebih menarik dan lebih baru, dan dia datang dengan analog dan sedikit digital. Itu bermaksud mostly kita punya ni adalah digital dan juga ada analog kat situ. Saya rasa semua cantik, kemas, steady, menarik. Dia punya interior pun lagi menawan daripada sebelum ni. Saya tak kata yang sebelum ni tak bagus, tapi dia ada perbaikan dari situ. Very good. Okay, untuk belah tengah kita punya konsol cabin ni, kita ada touchscreen, which is kita ada GPS, and then kita ada lock and unlock kat sini, and parking sensor. Parking sensor ni duduk kat depan, macam yang saya cerita dekat Myvi sebelum ni. Kalau kata nak tengok yang Myvi punya sensor yang saya bercerita tu, klik dekat saya punya link dekat atas, and kita boleh kawal kita punya aircon dekat sini. Cantik. And kita punya konsol kat sini pun kita ada garnishing colour silver, membuatkan ia lagi menarik daripada sebelum ni lah. Kita ada rear view camera yang kita boleh tengok daripada monitor ni selain daripada menggunakan GPS. Function jugalah sebab nampak kat sini cantik. Cuma beza dia kalau kata kita punya kamera ni berbeza dengan kereta konti. Selalunya kereta konti dia akan ikut kita punya steering tu, dia punya wire tu. Tapi kalau kita punya yang Beza ni, dia hanyalah line saja, beritahu indikator saja. Dia tak ada ikut pun kita punya steering, okey. Untuk kereta Pro 2 Beza, dia punya test drive dia datang sekali dengan full gear up. So gear up yang ada pada Pro 2 Beza ini notable daripada Pro 2 Beza yang standard. Jom kita tengok dia punya gear up. Gear up tu adalah aksesori yang datang sebagai pilihan kita. Jom. Bila kita buka pintu kereta kita, dia akan bagi lampu colour biru sekali. Next kita ada gear up armrest. Tapi bila pakai gear up kat sini, kita nak tarik handbrake susah sikit lah. Tengok design compact dia, smart kan? Ada ambient light sekali untuk kita punya gear up. Even kat belakang pun ada ambient light. Dan lampu dekat belakang. Kita akan buat sesi duduk dekat belakang macam biasa. Bila saya duduk belakang ni, apa yang saya rasa? Saya punya ketinggian 180, and saya rasa saya ada headroom kat sini. And bila kat depan ni, saya rasa macam kecil sikit bila kita punya driver duduk kat belakang. Apa yang saya rasa duduk dekat dalam ni sama macam duduk dekat dalam Azia. Kalau ikutkan chassis dia sama, cuma dia ada bonnet kat belakang. So, rasa sama macam Azia dekat dalam ni. Saya duduk macam ni, nampak dia dah bersentuh sikit legroom. Tapi tak ada masalah. Dia punya seat untuk Beza yang baru ni, saya rasa sedikit selesa. Dia gebu sikit untuk kereta yang baru ni. Jadi, tak ada masalah pun. Dengan harga dia, saya rasa okey. Dan kita tengok yang paling beza sekali, Pro 2 Beza dan juga Pro 2 lain, iaitu dia ada bumbung kat belakang. Dia ada bumbung pula. Yang membezakan Pro 2 Beza dengan Pro 2 lain adalah dia ada bonnet dekat belakang. Kita tengok berapa besar bonnet yang ada, okey? Okey, ini adalah bonnet Pro 2 Beza. Sebenarnya saya boleh je masuk sampai habis. Sebenarnya saya boleh tunjuk tapi tak nak sebab kereta ni nak deliver. So saya buat macam ni je.
sebagai kita punya marketing stand. Okay, saya duduk macam ni tak ada masalah. Kalau siapa-siapa yang nak menculik orang, gunakan produk Beza sebab kita boleh masukkan at least 2-3 orang juga dalam ni kalau budak. Kalau saya boleh 2 orang. Kalau nak culik orang, gunakan Beza, okey? Kita punya bonet dekat dalam ni ada lebih daripada 500 liter. Jadinya memang sangat-sangat besar. Kita boleh tengok apa yang ada dekat bawah ni. Jom. Ini yang saya rasa macam tak shock sikit sebab walaupun dia Evan, dia datang sekali dengan rim kompang sebagai dia punya spare tyre. Sebab Myvi dan Arus dia akan datang sekali dengan original sport rim. Sport rim tau. So itu yang bezakan dengan yang ni. Tapi dia tak ada masalah pun sebab dia sama macam kereta yang mahal juga. Macam contoh RS5 dan juga Golf. Saya letakkan link kat atas, boleh tengok Golf ataupun RS5 kat atas tu, okey? So kita dah tengok apa yang ada pada kereta ni. Walaupun ini adalah quick review, tapi tak ada masalah. Saya akan tunjukkan macam mana rasanya untuk kita drive kereta ni. Jom. Produk Beza ni horsepower dia 94. 94 tu sama dengan Azia dan juga Myvi 1.3. Boleh katakan dia guna enjin yang sama dengan enjin 1.3 Beza. So kita dah sesat kat sini. Okey, apa yang saya rasa bila saya bawa kereta ni? Untuk harga ni saya rasa agak berbaloi juga untuk membeli Beza sebab kita punya ergonomik rasa selesa. Seat mudah dicapai. Namun kereta macam Pro 2 ni bila kita bawa lebih dari sejam selalunya tangan kita ni macam lenguh sikit. Itu normal, tak ada masalah. Mana-mana kereta pun sama kalau yang tak ada adjust kat sini. Sebab kita tak boleh nak adjust kita punya steering ni. Jadinya itu apa yang kita dapat lah. Tapi power delivery dia kalau saya tekan, okey, mencukupi. Kita boleh katakan kereta ni bila kita tekan pun enjin dia sedikit mengaum, tapi boleh. Dia tak adalah nak kata power, dia punya power tu lebih sikit daripada Azia, kurang sikit daripada Myvi 1.5 kurang sikit daripada Myvi 1.5. Boleh kata macam tu. So far so good, saya rasa selesa. Segalanya mudah dicapai, tak ada benda yang jauh pun daripada saya. And kalau saya nak kata something untuk yang advance, saya boleh katakan kurang sikit dia punya button-button dekat steering ni. Which is saya tak tahu kalau korang rasa kekurangan. Pada saya mungkin kelebihan kot. Sebab kalau kata banyak sangat barang dekat kita punya steering ni, takut jadi something happen nak tukar steering, memang settle lah. Banyak macam wire nak kena tukar. So ini mencukupi saja. Berbeza dengan Beza yang sebelum ni, saya tak nampak sangat beza dia sebab saya rasa more to stylish and facelift saja. Everything is the same kecuali rupa, bentuk dan design. Sebab ergonomik semua sama. Cuma ada tambahan sajalah, kita baru ada ACS system, kita ada vehicle system untuk Beza ni. Saya boleh bagi handling kereta ni dalam 6/10. Saya boleh bagi acceleration 4/10. Overall saya boleh bagi dalam maybe 5 to 10. So itu saya punya review berkenaan dengan produk Beza. So terima kasih kerana menonton video ni. Dan andai kata korang suka dengan video-video macam ni, subscribe lagi. Sila subscribe sebab takut kalau korang tak subscribe kan terlepas lagi video-video macam ni. And kalau korang rasa nak komen saja kat bawah, bagi pendapat korang. And terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Hit like, okay? Bye.